Okey geng, aku ada satu benda yang aku pelik sampai hari ni lah, sampai sekarang ni pun. Sebab 2-3 hari ni kita ada nampak UMNO PAS sibuk duk meeting sana sini kan. Tapi yang aku herannya kenapa Datuk Seri Anwar ni and the gang PKR Amanah DAP tak ada meeting langsung pun. Yang diorang macam tenang kau daripada blok Pakatan Harapan lah especially kan. Tak ada nak turun, nak pergi bangunan mana-mana ke, nak turun meeting ke, nak pergi rumah Datuk Seri Anwar ke, nak pergi meeting ke. Cuma ada perbincangan, aku rasa tak ada yang dibuat oleh Anwar secara khusus pun kan. Macam mana disebutkan oleh saudara Zack Rockstar kan dekat Twitter kan. Dia cakap dia sendiri pun heran macam mana Presiden PKR ni, Datuk Seri Anwar ni, dia punya sifat tenang tu sampai kita tak boleh nak brain tau. Orang lain duk gelabah, duk meeting sana sini, nak calonkan contoh Ismail Sabri, and then buat kata sepakat, PAS pun menyatakan sokongan. Tapi Datuk Seri Anwar boleh relax, boleh santai, makan kopok, cicah kopi kan. Lepas tu boleh duk sign buku lagi, ada buku dia tu kan. Tu pelik-pelik. Aku rasa macam siapa yang gila kuasa sekarang ni? Orang duk tuduh dia cakap Anwar ni gila kuasa. Tapi yang tengah duk meeting, duk gelabah semua tu bukan daripada PKR pun, bukan daripada Pakatan Harapan pun. Yang duk gelabah banyak sangat ni UMNO je kan. Tapi itulah UMNO dengan PAS lah. Kan, tapi yang nampak lah secara terangnya dia punya gelabah tu kan. Tapi dari segi side Datuk Seri Anwar, aku tak tahulah kenapa sampai hari ni dimomokkan dia tu gila kuasa. Secara jujur secara pendapat peribadi aku, tak ada sikit pun dia punya kenyataan gila kuasa dia tu. Bagi aku, kalau ditentukan dia naik, Alhamdulillah naik. Tapi kalau bukan rezeki dia, kita pulang. Lawan tak lawan lah cerita dia. Macam tu lah guys. Okay guys, merata-rata aku tengok video dekat TikTok ni mengatakan kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM, negara jadi hancur lah. Nanti bangsa yang bukan Melayu jadi PM lah, mengawal negara lah, jual negara lah, tak boleh percaya lah. Aku tak faham sebenarnya apa benda yang kau takut sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Apa yang kau takut sangat? Engkau orang yang kebanyakannya dekat TikTok ni, waktu dia jadi Timbalan Perdana Menteri sebelum dijatuhkan oleh Tun Mahathir kan, korang pun tak lahir lagi lah. Ni aku nak cerita dengan korang. Dia tu antara Menteri Keuangan yang terbaik Asia, kau tahu. Habis tu selepas tahun 98 dia tak pernah jadi menteri pun. Okey, jadi dekat mana yang korang kata kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka negara ni akan jadi huru-hara? Kau nak sayang abah kau ke, kau nak sayang kau punya atuk ke, itu kau punya pasal kan. Tapi dah terbukti pun selama dia orang memegang kerajaan ni, banyak kegagalan yang berlaku. Yang mati dah berapa ramai, yang susah, hilang kerja, bunuh diri dah berapa ramai. Jadi sekarang ni, korang pernah mencuba ke? Korang pernah duduk ke Anwar jadi PM yang korang nak kata yang negara ni akan jadi kacau bilau? Ada ke? Korang dah pernah rasa ke? Yang korang pernah rasa sekarang ni ialah kerajaan PM ni gagal. Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin bukannya Pakatan Harapan. Yang menjatuhkan Muhyiddin Yassin adalah UMNO sendiri. Yang sebelum ni dia kerjasama, dan sekarang ni bila orang dah tak nak bagi kerjasama, dia nak katakan bahawa yang UMNO ni semua kleptokrat. Faham ke tidak korang ni sebenarnya? Ni anak-anak, adik-adik ni tolong tanya dengan, kau jangan nak percayakan je dekat orang-orang yang bercakap dekat TikTok ni. Boleh tak kau buat sikit kajian, kau tanya dengan orang ramai yang kedua-dua belah pihak. Kau jangan ambil satu side je, kau tanya betul-betul. Kan, apa dosa Anwar dekat korang? Sampai ada artis yang mengatakan dia tak kenal Anwar secara peribadi pun, tapi dia tak sokong Anwar. Korang ni apa masa kecil-kecil korang makan susu apa tu? Aku malas nak cakap
cakap biadab sangat. Tapi itu, apa benda ada dalam kepala otak korang? Tolonglah cuci sikit kepala otak tu. Korang jangan bila nak cakap pasal politik, jangan dengar sebelah pihak. Buat pemerhatian. Tanya kepada yang tahu. Bukannya main ikut trend. Tolong buka minda sikit. Okey? Ini negara tau. Negara kita. Sayang negara kita ni. Faham? Kalau tengok pada Zahir pun nampak terang-terang jahat. Anwar ni fizikal dia nak bawa diri pun teruk, nak duduk sakit, nak bangun lebih sakit lagi kerana belakang dia telah dirosakkan masa dalam jail. Orang macam ni macam mana nak guna seks dengan orang muda? Benda-benda begini pun dapat faham. Orang muda boleh tendang Anwar Ibrahim kerana fizikal Anwar Ibrahim apa sangat. Tapi fitnah 10 tahun. Wartawan yang membuat fitnah pada dia ni, dia menanggung dosa besar. Dia tidak akan dapat masuk syurga kalau dia tidak minta maaf dengan Anwar Ibrahim. Mudah-mudahan politik fitnah yang akan berlaku akan datang tidak akan wujud lagi. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Allah berfirman, fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi mudah-mudahan politik fitnah yang mulai tumbuh di Malaysia ni tidak akan berlaku lagi. Saya sendiri akan sembahyang sunat suku 2 rakaat malam ini. Akan puasa sehari besok insya-Allah. Sebenarnya Anwar ni adalah seorang pemimpin yang mempunyai jiwa rakyat dan sentiasa memperjuangkan rakyat termiskin dan rakyat miskin khususnya di luar bandar. Ini jelas nampak bermula daripada tahun 1974 lagi. Ketika saya masa itu sebagai pelajar di Universiti Melaya, beliau telah pun memimpin satu demonstrasi besar-besaran menggerakkan pelajar. Ketika itu berlakunya kebuluran khususnya di Baling secara berleluasa. Ini adalah berikutan daripada harga getah yang turun merudum. Ekoran daripada itu, Anwar Ibrahim telah pun menggerakkan pelajar di kampus-kampus untuk mengadakan demonstrasi secara besar-besaran untuk menimbulkan kesedaran dan membela rakyat, sehinggalah beliau ditahan di penjara Kementing selama 2 tahun di bawah ISA. Jiwa membela rakyat miskin ini terus membara dalam jiwanya sehinggalah beliau berada dalam kerajaan. Beliau seterusnya apabila menjadi Menteri Keuangan terus membela nasib rakyat miskin. Apabila beliau menjadi Menteri Keuangan, beliau telah berusaha untuk membantu Amanah Ikhtiar dengan memperuntukkan sebanyak 200 juta yang dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-7 dan dibentangkan di Parlimen pada bulan Mei 1996. Ini adalah untuk membolehkan Amanah Ikhtiar bergerak dengan agresif termasuk Sabah dan Sarawak. Bahkan selepas itu, Anwar Ibrahim berusaha lebih keras lagi untuk memastikan pengagihan ekonomi ini dapat disampaikan kepada rakyat miskin di luar bandar dengan memberikan peruntukan tambahan melalui pinjaman bank kepada Amanah Ikhtiar. Dengan pinjaman sebanyak 200 juta dan 100 juta ini, Amanah Ikhtiar dapat memacu pertumbuhan ekonomi rakyat miskin dengan agresifnya dan memberikan pinjaman kepada mereka yang layak. Jiwa yang begitu kental memperjuangkan rakyat miskin ini jelas ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim sehinggalah hari-hari akhir beliau menghadapi masalah dalam kerajaan. Dan saya masih ingat ketika saya bertanya kepada beliau, bilakah Amanah Ikhtiar akan mendapat pinjaman tambahan sebanyak 100 juta? Dia menyatakan bahawa tunggulah lagi seminggu. Sebenarnya apa sih dosa Anda terhadap Datuk Mahathir ini sehingga dia begitu marah pada Anda? Andi harus tanya dia. Betul juga ya. Banyak yang menduga kemarahan Datuk Mahathir kepada Anda karena pada dasarnya Anda tidak sabar untuk segera mengambil alih kekuasaan dari Mahathir. Apa betul itu? Saya sabar dari sudut menunggu.
Saya tidak sabar dengan penipuan, kerakusan dan korupsi yang keterlaluan. Bila berbilion dolar diangkut, dirompak di depan mata saya, kok saya Menteri Keuangan. Wangnya keluar, masuk, kan saya lihat. Jadi saya tak sabar untuk itu. Jadi saya terpaksa menasihatkan beliau. Jadi itu persoalan di mana mungkin Pak Mahathir merasa Anda sudah menjadi gangguan bagi dia. Dia, keluarganya dan kroninya. Nah, ketika akhirnya Anda turun ke jalan melakukan demonstrasi ya, kemudian ditangkap, ada yang bilang Anda diperlakukan dengan kasar oleh polisi waktu itu. Apa betul? Ya, malam saya ditangkap tanggal 20 September, sejurus 11,5 jam masuk dalam lokap polisi, terus ditutup mata dan digari tangan. Kemudian saya dipukul teruk, pengsan dan tidak sadarkan diri. Kenapa sampai Anda dipukul? Bukankah Anda pejabat tinggi di negeri itu? Ya, tapi kan kita bicara dengan orang yang separuh siuman. Karena orang yang agak waras akalnya mustahil akan perlakukan. Bukan saja kepada seorang pemimpin, rakyat biasa tidak boleh apa-apakan begitu. Ada salah, hadapkan mahkamah, tunjukkan bukti, dan biar mahkamah yang adil memutuskan. Tapi ini menunjukkan bahwa sistem itu sudah bobrok, sudah korup dan rusak. Kalau seorang pemimpin boleh diapa-apakan begitu, apalagi rakyat biasa, apalagi orang TKI, itu dipermainkan. Anda jangan manas-manasin saya dong. Tapi 1-3, saya pergi ke China. Saya dengan isteri saya pergi ke China. Waktu itu kita orang korporat, pergi ke China. So, waktu itu Dr. Mahathir ada lawatan di China. Kita duduk dekat hotel lah, apa ke nama hotel tu. Tapi tengok, Pak Ibrahim. Bapak Timbalan Perdana Menteri. Okey. Saya tengok Pak Ibrahim dia. Tapi yalah, arwah dah tak ada. Ya. Kalau dia ada, dia boleh mengesahkan. Ini saya minta Saleh Said keluar. Sahkan. Dia kena sahkan. So, bila saya Pak Ibrahim, Pak Ibrahim, buat apa kat sini? Duduk kat hotel tu. Dan anak ini lawatan Dr. Mahathir ke China. Dia kata Pak Syihang lah. Sebab dia tahu saya pun baik dengan Ibrahim. Pak Syihang lah. Apa saya Pak Ibrahim? Hantar. Aku dapat tanah di Sabah. 100,000 ekar untuk ladang buat kelapa sawit. Tapi Pak Syihang cancel. Bapak dia boleh cancel. Bapak dia punya dia telefon sendiri saya keluar. You bagi projek ini, tanah ini kepada apa syarikat dia IOI apa semua. Because of he is my father or what? Kalau because of his can perform, I don't mind. But you bagi kena father I, please cancel it. Dia masa tu Menteri Keuangan. Dia Menteri Keuangan Timbalan Perdana Menteri. Boleh tanya saya keluar. Tu ayah dia sendiri. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih mohon diampun. Patih minta izin bercakap dalam bahasa Inggeris. Ampun tuanku. Tuanku, I'm Dr. K.N. Singh from Johor Bahru, appealing to you again as you have a very crucial decision to make as to who is going to be the next Prime Minister of this country. Can I bring it to your attention, Tuanku, that at a recent survey conducted last week, where more than 40,000 people took part, and 69.9% of Malaysians chose Anwar Ibrahim to be the next Prime Minister. If this is the desire of the Rakyat, then I feel, Tuanku, in your wisdom, you should nominate Anwar Ibrahim and let him prove in Parliament that he has enough support. This vote in Parliament by the MPs must be done publicly and not as a secret ballot, as the people have a right to know who their MPs are nominating. Are they doing it as desired by the Rakyat, or are they horse trading for personal positions using the mandate given to them by the Rakyat? Let me warn you, MPs, that the Rakyat is watching, and in 18 months you will have to face the electorate again.
the people will remember who were the MPs who sold Malaysia to the highest bidder, and you will pay dearly. History will be our judge, and I know Agong, with his inherited wisdom of his father and grandfather, the late Sultan Abu Bakr, will do the right thing to save Malaysia from chaos. And as our past law minister Zaid Ibrahim rightly pointed out, the person who the Rakyat chose should be nominated, and then let him prove himself. I hope in your wisdom, Tuanku, you will make the right decision, and God is with you. Ampun, Tuanku. Saya ingin mengingatkan perkara itu, saudara. Kerana apa? Parti ini parti kita. Parti ini parti derita. Parti ini diangkat oleh rakyat yang susah. Di jalanan Tan Sri, toke-toke besar, orang kaya raya tidak bersama kita. Yang bersama kita saudara. Yang ada semangat, ada keinginan menegakkan keadilan. Tidak terlalu pandai, tidak ada dana, yang ada semangat dan cita-cita. Jadi bangkit saudara, perkuatkan parti ini, pecahkan tembok-tembok halangan, dan bangkit sebagai satu kesatuan keadilan rakyat. Reformasi! 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 Dulu ada satu pelajaran nama Tata Rakyat. Lepas itu tukar buku Civic. Dalam buku Tata Rakyat pada masa itu, ada satu tajuk di dalam buku Tata Rakyat tu. Tajuk apa? Mandi Sapang. Tahun 70-an. Ada tajuk dalam buku Tata Rakyat ni, Mandi Sapang. Apabila mantan Sungai Buloh kita jadi Menteri Pendidikan pada masa itu, dia mengeluarkan satu sikla. Masa dia jadi Menteri Pendidikan, dia keluar satu sikla, satu surat berkeliling kepada semua jabatan pendidikan negeri dan juga semua sekolah-sekolah yang ada ni, kepada guru yang mengajar tata rakyat ni. Bila sampai tajuk Mandi Sapang, sila skip tajuk tu dan bagi tahu kat budak-budak kata ini tajuk khurafat. Itu jasa saudara mantan kita ni. Selain daripada dia pergi perkenal, dia bercakap pasal dia. Kan, dia nak lajak kan? Selain daripada dia, itu jasa dia. Dia menyelamatkan akidah rakyat Malaysia yang selama ni duk belajar tata rakyat, duk baca satu tajuk yang khurafat macam ni. Bila mai bulan Sapang, ada satu upacara mandi Sapang. Kita ingat dah ni benda saya duk kata ni. Hak lapis mula nak ingat apa tak tahu langsung. Hak lapis tua ni tahu benda-benda ni semua. Ibrahim, I can tell you without hesitation, he qualifies to be Prime Minister. I'm telling you, to me, he should have been Prime Minister. Ada seorang yang berjanji pada dia berapa kali, kata janji, kawan tu tunggu tak jadi, penghabisan semua orang kata tak boleh. Saya tak bertukar. Dulu kalau orang yang janji tu kasih pada dia, saya kata okay, good idea. Tapi orang yang janji tu he's got a lot of charisma, he's got contact, his exposure to the world, his experience, masuk jail 2 kali. Misal, for example, and he is a grassroots man as well. And he's good in mixing around so many Malaysians. He seems to be acceptable. Not all, not everybody. So, that's my answer. Kita doa sekalian untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Siang ke dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir dzunubana, wahai Tuhan ampun dosa kami, wastur ayubana, ditutuplah semua kelemahan-kelemahan kami, wala tushmit bina a'da'ana, jangan beri peluang pada musuh-musuh kami menyebabkan kesilapan kami, wala tasud bina asdiqauna, jangan ada kawan kami menikam kami dari belakang kami. Rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna anwa Ibrahim abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyatuhu biyadika madin fihi hukmuka nafidhun fihi qada'uka nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indaka an taj'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qalbihi wa nura basarihi wa jala'a huznihi wa dhahaba hammihi wa ghammihi wa raddan li kaid a'da'ihi. Allahumma radd kaid a'da'ihi 'ala nuhurihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa anzil 'alayhim ghadabaka wa sukhtak wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Iman, aku rasa kan sehari dua ni duk banyak sangat duk orang yang menjadi seorang yang palatau. Sebab apa? Sebab bila dia komen bab politik, dia tak datangkan fakta pun, dia tak pernah datangkan satu data ataupun figure yang mana boleh buat kita berfikir kan. Sebab bila kau just komen ni semua agenda DAP, ni semua sebab nak backup DAP. Kalau DAP banyak dalam parlimen ataupun pengaruh DAP tu banyak, negara kita akan hancur. Come on. Kalaulah satu benda aku nak fikir, kalaulah DAP tu memberi satu ancaman pada negara kita kan, kenapa tak diharamkan daripada dulu? Kenapa? Mesti ada sebab kan. Sebab apa? Sebab kita ni didoktrinkan supaya benci kepada DAP tu, satu sebab sentimen kaum, satu sebab sentimen agama apa semua. Please, kita generasi yang baru ni rasanya info dah di hujung jari. Korang boleh Google ataupun korang boleh mentelaah sedikit ilmu dalam bab politik ni. Jangan termakan sentimen, jangan jadi bodoh. Bukan aku nak, sorry lah kalau kasar sikit kan, tapi tolong lah, kita kena paksa diri kita untuk jadi cerdik sikit kalau kita nak buat satu komen ke ataupun hujah ke, supaya kita tak menjadi palatau. Nampak ni kadang-kadang bila dah jadi palatau, jadi buruk sangat. Okey, bukanlah backup DAP ke apa benda ni, tak. Aku nak ajak supaya kita celik. At least kalau kau nak tahu pasal politik, kau kena faham perlembagaan and a few akta. Barulah kita boleh sembang bab politik ataupun sembang bab agenda, sembang bab ideologi. Dan aku harapkan golongan-golongan muda ni, siapa yang duk buat palatau sangat tu, korang first thing first, korang kena pergi daftar as pengundi dulu, and then baru kita sembang. Okay, kita jumpa dalam next video kalau aku rajin lah. Bye semua. Hari ni aku nak cakap sikit lah pasal berkenaan dengan
Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, ada beberapa fakta kan yang aku ingin bagi tahu korang lah dekat luar sana. Sebab beberapa hari ni aku selalu ditanya oleh beberapa orang kawan-kawan aku dan juga orang di dalam FB aku kan, melalui private message. Dia tanya aku, kenapa kau sokong sangat Anwar Ibrahim ni? Kenapa kau ikut keadilan? Okey, aku nak bagi jawapan sikit lah. Pendek jawapan aku. Aku cuba bagi beberapa fakta yang mungkin korang boleh search semula di dalam, boleh cari semula dalam carian Google ataupun mana-mana lah sumber yang sahih lah. Okey, pertama tentang Anwar Ibrahim. Kenapa aku meletakkan kepercayaan untuk dia menerajui negara sebagai pengganti Perdana Menteri yang seterusnya? Pertama, aku lihat dari segi profil dia sebagai Menteri Kewangan satu ketika dahulu. Dia pernah digelar sebagai Harimau Asia. Kan, dia pernah dinobatkan sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia. Semasa dia menjadi timbalan Perdana Menteri kepada Tun Dr. Mahathir. Itu tidak boleh sangkal. Yang kedua, korang tahu tak, sistem perbankan Islam yang pertama, siapa yang bawa masuk ke dalam Malaysia? Sudah tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Korang ingat tentang Bank Islam? Siapa yang mula-mula mengusulkan dan untuk memperkenalkan dan membawa benda ini ke dalam negara? Beliau lah. So, apa yang korang nikmati hari ini dalam sistem perbankan Islam, sistem perbankan tanpa riba, sistem perbankan Islam, ini yang korang nikmati hari ini adalah hasil daripada perjuangan beliau. So now a lot of people are questioning the capabilities of Dato' Sri Anwar Ibrahim, whether he can become a prime minister or not. He become a joke now for some people. They're questioning him. He keep on trying, he failed. He tried, he failed. He tried, he failed. You know why he failed? You know why he failed? Because he is a leader of a multiracial party in Malaysia. Name me one Malay leader who represents a multiracial party who have lead Malaysia as prime minister. Name me one leader who become a prime minister from a multiracial party. Name me one. Think back. Before talking about him, before questioning him, think back. Anytime he can just join UMNO, he can join APAS, he can join Bersatu and become a leader, or become a prime minister. But he did not do that. He don't do that. He stand with what his belief. Is it right for us to question him? Why? Don't you think he got no more time to become a prime minister? Think back what he have done for the nation since 1998. How much suffering that he have went through. Went behind bars for more than 8-10 years. All kind of charges. All kind of hittings. He has been humiliated. He has been stabbed. He has been punched. A lot of things has happened. When currently all the small leaders can just jump ship and go to another party and have a luxurious life, but he did not do that. He's still with his stand. As Pakatan Harapan or even the Malaysians must stand solid, must stand together, unite with Dato' Sri Anwar Ibrahim until he become the Prime Minister of Malaysia. He will, definitely, he will. We need a leader from a multiracial party to represent the Malaysians. And that only can be done with Dato' Sri Anwar Ibrahim. And to question him, whether he got the capability or not, look at mirror and look at yourself and question yourself. Can you go through what he has went through? We have a leader. We will stand by him. We will support him. And we will fight till we can. We will fight. We will never give up. We will never surrender.